Baik, semula di MHI, kita memberikan anda limpahan citra dan juga rohani untuk membasuh jiwa yang karat. Sebab Ramadan ini adalah satu penawar penyembuh dan kebaikan yang begitu indah untuk kita rasai. Kalau kita hanya berpuasa, lapar dan haga saja tak memberi makna. Sebab ini kita mahukan sesuatu yang bernilai untuk dibawa dalam perjalanan sampai ke akhirat nanti. Dan untuk itu, dalam segmen Fikrah Ramadan, kita akan bersama dengan Ustazah yang sentiasa saban pagi tuning kita untuk ilmu dan kebaikan. Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, seorang pendakwah, untuk berkongsi tentang Ramadan yang sia-sia, yang tak bermakna, yang tak ada nilai, tak ada kualiti dan tak dapat menjadi bekalan di akhirat nanti. Bersama dengan Ustazah di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fitri? Ya, Ustazah bertemankan kehijauan gunung apa tu, Ustazah? Aduh, itu bukan gunung itu ombak tu, gelora. Oh, ombak sebenarnya. Ombak hijau ya, alhamdulillah. Mungkin ombak kedamaian Islam, insya-Allah ya. Masya-Allah. Dia dekat celah-celah ombak tu Fitri, kalau perasan dia ada doa menaiki bahtera. Orang pelukis yang dia mempunyai kerajaan, dia kawan saya, jadi dia hadiahkan saya gambar ni. Wah, apakah ia tentang Nabi Musa yang belah ombak ataupun bahtera yang dilayarkan oleh Nabi Nuh? Oh, Nabi Nuh. Okey. Yang menaiki bahtera dengan selamat. Baik, kalau seorang Nabi memberi dakwah kebaikan ya, supaya umatnya mengikut dan ada terpandu. Dan kita pun berbangga kerana menjadi seorang Muslim, tapi menjadi seorang Muslim dan juga mendapat hidayah. Dan kita pun laksanakan Ramadan. Tetapi yang paling kita bimbang, Ustazah ya, kalau Ramadan yang kita lakukan itu adalah sia-sia sebab banyak yang bocor, banyak yang tiris, banyak yang mungkin tak cantik. Jadi, dapatkah Ustazah kongsikan Ramadan yang sia-sia ini? Silakan. Ya, terima kasih Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton yang dikasihi, khususnya penonton MHI pada pagi ini. Jadi kita nak membicarakan tentang Ramadan yang sia-sia. Dan Ramadan ini kita tahu dia akan banyak pahala. Dan pahala dilipat gandakan daripada 10 hingga ke 700 kali ganda. So bayangkanlah kalau kita bersedekah RM1, ya, kemudian bila kita bersedekah dalam bulan Ramadan, RM1 nilainya itu akan digandakan ke 10, itu paling minimum, tapi maksimalnya adalah RM700. Jadi kita tak dapat ni pada waktu lain selain daripada bulan Ramadan. Tetapi setiap amalan itu, sama ada sedekah kita, solat kita, puasa kita, ya, dia akan jadi hangus, dia akan hilang nilai dia akan rosak apabila kita buat beberapa perkara ini. Ini merupakan satu peringatan buat kita supaya kita tidak mencetuskan amalan ataupun perkara yang menyebabkan rosaknya amalan dalam bulan Ramadan yang telah dilipatkan. Okey, apa dia yang pertama? Yang pertama ini adalah orang yang masih meneruskan maksiat dan masih melakukan dosa. Jadi contohnya dia berbohong, contohnya dia masih mencuri lagi, ya. Contohnya dia masih sibuk lagi beli loteri ataupun judi dan sebagainya. Jadi dia telah menghancurkan ataupun merosakkan amalan dalam bulan Ramadan. Macam seolah-olah kita tengah nikmati makanan, bila kita nikmati makanan, kemudian kita tertelan tulang. Mana perasaan kita? Tak ada dapat nikmat lagi dah, betul tak? Betul-betul. Ataupun kita makan kan, kita makan-makan sedap, keluar pula rambut, kita rambut sapu panjang, dah tak lalu nak makan. Jadi maksiat itu seolah-olah seperti itulah. Seperti kalau kita sedang makan, ada lipas ke, ada telur lalat ke, jadi dia akan merosakkan seluruh makanan tersebut. Sama juga dengan puasa ini, dia akan merosakkan seluruh amalan maksiat itu. Baik, kemudian yang kedua adalah tidak solat. Jadi kalau kita puasa, kemudian bila kita tak solat, maka amalan yang kita buat seluruhnya dalam bulan Ramadan itu boleh dikirakan sebagai hangus juga. Boleh rosak juga. Kenapa? Kerana solat ini dia macam tulang belakang. Macam tulang belakang kita. Kita anggaplah kalau puasa itu adalah seperti muka wajah kita yang cantik. Jadi muka wajah ni dekat kepala. Tapi kalau kepala ni, muka ni nak letak kat mana kalau tak ada tulang belakang? Bila tak ada tulang belakang, kita nak letak, nak pacak dekat mana kepala ni? Ustazah, ada soalan daripada rakan di Instagram tanya. Ya. Dah 3 tahun berkahwin tapi suami masih tak solat dan puasa. Memang dah putus asa. Jadi apa di sebalik kita berRamadan kan, orang lain mungkin sibuk dengan tarawihnya walaupun kita mungkin tahun ni tak dapat. Tapi suaminya masih tak ada gerak hati untuk solat dan juga puasa. Jadi seorang isteri pastinya menangis saban malam. Ya, masih lagi dah 3 tahun tak ada perubahan apa. Mungkin nasihat Ustazah, silakan.
Ya, pada saya lebih suka kalau sebagai seorang isteri ni kita ambil ini sebagai cara untuk kita bersabar lah. Sambil kita berdoa kan. Sebab kita ada di tanah air kita ini, seorang wanita juga yang dia sentiasa menangis di hadapan Allah selama lebih kurang 17 tahun. Dan dia merupakan orang yang sangat terkemuka. Ya. Kalau kita tahu Profesor Mustafa Kamil, kata silap saya tu, yang pernah duduk di Madinah. Prof Kamil ya? Ya. Jadi Prof Kamil ya. Prof Kamil, ya. Jadi dia, isteri dia tu menceritakan berapa tahun dia mengharapkan suami dia ini terbuka hati untuk pergi ke tanah suci, sembahyang dan sebagainya. Dan sekarang kita tengok siapakah dia. Dia merupakan seorang yang memimpin kita dalam jalan kebenaran, menghayati penghayatan. Dan kita sendiri ni, saya yang Ustazah pun sangat takjub dengan dia punya U-turn, dia punya turning back dia itu. Jadi jangan pernah putus asa mengharap. Dan dalam bulan Ramadan ini ada banyak waktu-waktu doa kita dimustajabkan oleh Allah SWT. Jadi pandanglah dia dengan penuh kasih sayang. Jangan pilih-pilih. Kita jangan berkata keras. Itu yang kita kena jaga. Sebab bila kita kata keras ni, takut kita akan mengumpan kederhakaan dia lagi. Jadi hati dia tu akan bertambah keras lah. Okay. Tapi sesekali memang kena jugalah. Baik, Jadi, kemudian antara alasan yang popular lah dalam apa jua ibadah pun, katanya masih tak terima hidayah tu, jadi tak dapat puasa, tak dapat untuk solat. Jadi macam tak sahur sikit dah mungkin dah terus batalkan puasa tu. Jadi maksudnya sangat bergantung kepada hidayah yang dia tak dapat tu daripada dia berusaha untuk mencari tu. Apa komen Ustazah? Ya, kalau alasan tak ada hidayah tak datang lagi, yang itu adalah alasan orang-orang yang pemalas lah. Dia kalau yang pemalas ni dia macam ni lah. Emas perak tembaga tuasa, malas bergerak tak merasa. Jadi dia nak dapat hidayah ni, dia kena bergerak, dia kena bingkas, dia kena bangun, dia kena memburu dan dia kena mencari. Jadi barulah hidayah itu datang kepada dia. So macam kita, Fitri, kalau kita nak bagi aiskrim pada seseorang kan. Jadi kalau kita kata, okey, mari sini, Aski nak bagi aiskrim. Dia datang dekat dengan kita, Fitri, tapi lepas tu dia tak bawa apa-apa. Dia cuma tadah tangan dia je. Agaknya kita boleh bagi banyak ke bagi sikit. Kadang-kadang kita tak bagi pun. Nanti tangan kotor ni kan, ni lagi COVID-19, sama Allah. Tak bagi balik-balik kita kata. Yang kita bagi ni adalah orang yang bersedia, yang kita bawa mangkuk ke, bawa cawan ke. Kita tengah tenduk ni kan, tak nak bagi aiskrim. Jadi bila dia bersedia, preparation ada, maka kita akan bagi. Macam tu juga hidayah. So sejauh mana dia bersedia untuk menerima hidayah daripada Allah SWT. Sejauh mana dia mencari-cari hidayah tersebut. Ya. Itu yang menjadi orang kata perkara utama ataupun asas utama untuk mendapat hidayah. Tadi Ustazah nak sambung tentang bagaimana kita nak tahu amalan-amalan kita itu tidak sia-sia. Maksudnya ada barakah, ada manisnya. Kadang-kadang kita buat amalan tu macam tak rasa apa-apa kan. Jadi macam mana kita nak pastikan ianya macam ada satu kemanisan dalam melakukan ibadah. Silakan Ustazah. Okey, salah satu daripada tanda-tanda kemanisan untuk kita beribadah ini adalah bila dia rasa risau, dia punya amalan ini tidak diterima. Saya dalam IG saya, bila kita buka tu, waktu petang tu kan ramai yang bertanya, Ustazah buat macam ni batal ke tak batal ke tak. Penat sebenarnya Fitri nak menjawab. Tapi kan bila saya tengok balik kan dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 ya, firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Maksudnya, dan orang yang memberikan apa yang sepatutnya mereka berikan, dan kemudian mereka rasa takut adanya tidak diterima. Jadi mereka ni, orang-orang yang suka sangat bertanya ni, penonton kita ke, kan, yang follower kita ke, yang bertanya tentang batal ke tak ni Ustazah, batal ke tak Ustazah. Dan ini merupakan insan-insan yang kita lihat sebenarnya kemungkinan besar Allah sedang angkat dan terima amalan dia. Sebab itu ada rasa kekhawatiran, ada rasa kerisauan kalau amalan dia itu tidak diterima. Jadi jentikan hati itu dia akan menambah perisa, kemudian dia nak rasa amalan dia itu sepatutnya satu amalan yang sangat manis dan indah yang diberikan kepada Tuhan seluruh alam. Itu dia. Terima kasih Ustazah yang awet muda berkat puasa, insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih Fitri atas doa. Ya, insya-Allah dah tertarik tunggu dengan lukisan di belakang tu, hadiah seseorang yang menjadi simbolik kepada kalau kita
Nabi Nuh sendiri berdakwah ratusan tahun tapi berapa ramai yang mengikutnya, dan inspirasi juga untuk kita supaya yang penting bukan apa yang berapa ramai jumlah followers ke, jumlah likes ke, tetapi apa yang telah kita usahakan untuk dibawa sebagai bekalan di hari muka, insya-Allah. Wow. Terima kasih Fifi. Ya, sama-sama. Kita jumpa lagi nanti, insya-Allah ya. Ya. Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, pendakwah berkongsi tentang Ramadan yang sia-sia. Tadi dia sebutkan satu perkataan yang cukup berbekas di hati, iaitu hangus. Ya, kita berpuasa dan sebagainya tetapi mungkin tidak menjaga lisan, tidak menjaga syahwat, tidak menjaga pandangan, akhirnya hangus yang dapat hanya keletihan dan sengsara yang berkekalan.